polis terlibat dalam kes kematian George Floyd berdepan hukuman lebih berat. Pertubuhan Kesihatan Dunia benarkan ujian ke atas ubat malaria disambung semula. Assalamualaikum, salam sejahtera. Berita dunia bersama saya, Muhammad Shah Musa. Seorang anggota polis Minneapolis yang menekan leher George Floyd sehingga menyebabkan kematian akan didakwa dengan kesalahan membunuh dengan niat. Sebelum ini, Derek Chauvin yang dipecat sebagai anggota polis susulan kes berkenaan hanya berdepan pertuduhan membunuh tanpa niat. Pertukaran pertuduhan itu menyaksikan hukuman lebih berat akan dikenakan terhadap Chauvin selepas berlaku protes meluas di Amerika Syarikat dan beberapa negara lain. 3 lagi anggota terlibat pula akan didakwa dengan kesalahan membantu pembunuhan ke atas Floyd. Peguam Negara Minnesota, Keith Ellison berkata langkah menukar pertuduhan kepada lebih berat merupakan langkah penting ke arah usaha mendapatkan keadilan untuk Floyd dan keluarganya. Selain itu, pertuduhan tersebut boleh ditukar kepada pembunuhan dengan niat dan terancang jika terdapat bukti mencukupi terhadap Chauvin. Kes tersebut mencetuskan protes besar-besaran rakyat Amerika Syarikat dan mendapat sokongan penduduk dari benua lain. Selain mengutuk amalan perkauman bersistematik di Amerika Syarikat, protes juga mendesak hukuman lebih berat dikenakan ke atas anggota polis terlibat di dalam kes kematian Floyd. Bagaimanapun, ahli keluarga Floyd merayu peserta berusaha menjadikan protes lebih aman berikutan perintah berkurung terpaksa dikuatkuasakan di beberapa negeri dan bandaraya utama disebabkan insiden keganasan. Jumlah individu yang ditahan dalam protes kematian George Floyd mencecah lebih 10,000 orang. Jumlah itu dicatat susulan penahanan ratusan individu setiap hari. Media antarabangsa melaporkan lebih suku daripada jumlah tangkapan dibuat di Los Angeles. Ia diikuti New York, Dallas dan Philadelphia. Kebanyakan daripada penahanan dibuat kerana kesalahan kecil seperti pelanggaran perintah berkurung dan keengganan bersurai selepas diarahkan pihak berkuasa. Selain itu, jumlah turut disumbangkan daripada kesalahan pecah masuk premis. Sementara itu, Presiden Iran Hassan Rouhani melahirkan rasa simpati terhadap rakyat Amerika Syarikat yang berdepan situasi paling buruk dari segi keharmonian kaum. Menurut beliau, dunia sedang menyaksikan kebangkitan rakyat sebuah negara maju terhadap amalan penindasan khususnya ke atas rakyat berlainan warna kulit. Lebih memalukan, tindakan Presiden Donald Trump memegang kitab Injil tetapi tidak mengamalkan apa yang terkandung di dalam kitab agama Kristian itu. Trump mengarahkan pasukan keselamatan terus bertindak terhadap peserta protes yang semakin merebak ke seluruh bandaraya utama di negara itu. Mengulas kejadian menimpa George Floyd, Presiden Iran berkata ia adalah satu tragedi kepada kemanusiaan, terutama berlaku di dalam sebuah negara yang kononnya pejuang hak asasi manusia. Ahli Parlimen Hong Kong pro-demokrasi membuat pelbagai helah bagi mengganggu kelancaran proses pengundian rang undang-undang melarang sebarang tindakan menghina Cina. Bagaimanapun, rang undang-undang melarang sebarang bentuk penghinaan terhadap lagu kebangsaan Cina diluluskan dengan 41 menyokong dan 1 membantah. Selepas tindakan mereka mengganggu proses pengundian gagal mencapai matlamat, Kem Pro-Demokrasi bertindak memulaukan sesi pengundian. Mereka turut melaungkan pelbagai slogan mengutuk rang undang-undang tersebut di dalam Dewan. Proses pengundian berlangsung ketika ulang tahun ke-31 Gerakan Demokrasi di dataran Tiananmen di Beijing. Berdasarkan rang undang-undang baru itu, sesiapa didapati bersalah menghina lagu kebangsaan Cina boleh dihukum penjara sehingga 3 tahun dan denda. Salah seorang ahli Parlimen Pro-Demokrasi, Hu Chi-wai berkata, penguatkuasaan undang-undang berkenaan merupakan pendekatan salah dalam usaha mengajak rakyat menghormati lagu kebangsaan. Ini kerana
Isu yang menjadi teras kepada perjuangan majoriti rakyat Hong Kong adalah kebebasan yang tidak ditangani dengan baik oleh Beijing. Pertubuhan Kesihatan Sedunia WHO bersetuju meneruskan ujian klinikal ke atas ubat malaria hidroksiklorokin sama ada ia berkesan atau tidak untuk rawatan COVID-19. Sebelum ini, WHO menggantung sementara ujian tersebut sehingga semua data berkaitan penggunaan hidroksiklorokin dikaji secara terperinci. Ketua Pengarah WHO, Dr. Tedros Adhanom Ghebreyesus berkata selepas kajian dibuat, tiada sebab ujian berkenaan tidak boleh diteruskan. As you know, last week, the executive group of the Solidarity Trial decided to implement a temporary pause of the hydroxychloroquine arm of the trial because of concerns raised about the safety of the drug. This decision was taken as a precaution while the safety data were reviewed. Kajian klinikal terhadap penggunaan hidroksiklorokin melibatkan lebih 400 hospital di 35 negara menerusi ujian dinamakan Solidarity Trial yang mengkaji kesan ubat malaria itu ke atas ribuan pesakit COVID-19. Potensi hidroksiklorokin menarik perhatian dunia selepas Presiden Donald Trump mendedahkan penggunaan ubat tersebut bagi merawat pesakit COVID-19. Kajian klinikal dijalankan WHO ini akan menentukan sama ada ia berkesan atau tidak bagi melawan COVID-19. Pasukan penyelaman El Salvador meningkatkan operasi bagi mengesan mangsa tanah runtuh yang tertimbus selepas negara itu di badai ribut Amanda. Setakat ini, ribut tropika itu telah beragut 26 nyawa selepas membadai El Salvador, Guatemala dan Honduras hujung minggu lalu. Tumpuan operasi adalah mengesan 7 mangsa yang dilaporkan tertimbus selepas kediaman mereka di Santo Tomas dilanda tanah runtuh. Selepas ribut Amanda melanda, 164 insiden tanah runtuh dilaporkan berlaku di seluruh El Salvador dengan 120 kejadian banjir kilat. Ia turut menyebabkan 2,000 kediaman musnah dan penduduk dinasihatkan terus kekal di 179 pusat pelindungan sementara apabila hujan lebat diramal berterusan untuk tempoh seminggu lagi. Selain rumah penduduk, jalan raya juga terjejas kerana pergerakan tanah lebih aktif disebabkan kandungan lembapan tinggi. Ketiga-tiga negara dilanda ribut Amanda kini berdepan masalah bekalan air bersih dan gangguan bekalan elektrik. Di Alta, Norway pula 8 rumah percutian dihanyutkan ke laut selepas dilanda banjir lumpur. Kawasan terjejas ditutup sementara kerana didapati masih tidak stabil dan kecenderungan berlaku banjir lumpur berulang. Pasukan keselamatan menerima panggilan kecemasan sekitar jam 3.45 petang waktu Norway dan segera melancarkan operasi menyelamat udara dan laut. Namun selepas memastikan tiada mangsa terlibat di dalam bencana, pasukan operasi menamatkan pencarian jam 7 petang. Menurut salah seorang penduduk, beliau mendengar bunyi kuat disusuli pergerakan tanah mendadak menyebabkan dia segera menyelamatkan diri. Kebanyakan kediaman terjejas merupakan rumah percutian dan ia berlaku 48 sebelum pengunjung yang menempah penginapan tiba di lokasi tersebut. Penduduk Palestin mengadakan protes aman di Nablus bagi membantah pengumuman Israel mahu mempercepatkan proses pengembalian tanah di tebing barat. Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu berikrar melaksanakan proses perampas tanah Palestin bermula 1 Julai ini. Pengumuman itu disambut dengan protes penduduk Palestin mengutuk dasar kejam Israel mengambil alih tanah di tebing barat. Peserta protes mengibarkan bendera Palestin dan melaungkan slogan mengutuk dasar Israel. Menerusi tinjauan pendapat terbaru, hanya 50% penduduk Israel menyokong dasar berkenaan kerana bimbang ia mencetuskan keganasan baharu di rantau tersebut. Gerakan Intifada yang dilancarkan pada awal tahun 2000 telah memberi kesan mendalam kepada penduduk Israel. Warga Yahudi bimbang jika dasar merampas tanah Palestin diteruskan, ia meningkatkan lagi serangan bom dan tentangan terhadap Israel.
Dasar itu juga telah mendapat kutukan komuniti antarabangsa kerana tidak menyumbang kepada usaha perdamaian Palestin-Israel. Pertubuhan Bangsa Bersatu PBB turut memberi amaran kepada Israel supaya tidak melaksanakan dasar pengambilalihan tanah Palestin kerana mendorong tindak balas pejuang Palestin. Perhimpunan bantah Perintah Kawalan Pergerakan akibat COVID-19 di Madagaskar kecoh apabila penunjuk perasaan bertempur dengan pihak berkuasa. Situasi tegang itu berpunca akibat penyebaran berita mengenai insiden serangan anggota polis terhadap peniaga jalanan yang meneruskan aktiviti jualannya. Gambar lelaki terbaring di jalan yang didakwa mangsa kekejaman polis tular di laman media sosial. Pihak berkuasa menafikan pihaknya memukul mangsa dan mendakwa lelaki itu telah pulang ke rumah selepas menerima rawatan ringan di hospital. Penunjuk perasaan di Toamasina bagaimanapun tidak percaya dengan penafian terbabit. Peserta perhimpunan yang berang bertindak membakar tayar, merempuh sekatan jalan dan membaling batu ke arah pihak berkuasa. Mereka juga mendakwa sekatan pergerakan akibat COVID-19 tidak perlu. Jumlah jangkitan yang diumum dianggap propaganda kerajaan. Polis kemudiannya bertindak balas dengan menembak peluru getah. Anggota tentera dikerah bagi membantu mengawal keadaan. Setakat ini, negara pulau yang terletak di Lautan Hindi itu telah mencatatkan 900 kes jangkitan dengan 6 kematian. Kerajaan Perpaduan Libya mendakwa berjaya menguasai kembali ibu negaranya Tripoli dan beberapa bandar sekitar. Kejayaan itu diperoleh selepas peperangan lebih setahun dengan Tentera Kebangsaan Libya LNA pimpinan Khalifa Haftar. Perkara itu dinyatakan jurucakap Kerajaan Perpaduan Muhammad Gnonu dalam hantaran di Facebook. Tentera Kebangsaan Libya LNA sebelum itu berjaya merampas kembali lapangan terbang antarabangsa Tripoli selepas pertempuran sengit selama 2 minggu. Lapangan terbang terbabit telah ditutup sejak 2014 dan dikuasai LNA tahun lalu. Sejak konflik berlaku, lebih 200,000 penduduk Libya terpaksa meninggalkan kediaman masing-masing. Situasi tegang di negara terbabit berlarutan sejak 2011 selepas kematian bekas pemimpin Muammar Gaddafi. Kumpulan Kerajaan Perpaduan Libya disokong Turki, manakala LNA mendapat sokongan Mesir dan Emirat Arab Bersatu. Menteri Kewangan ASEAN bincang langkah pemulihan ekonomi pasca COVID-19. Buterannya selepas ini. Suruhanjaya Tinggi Pertubuhan Bangsa Bersatu bagi Pelarian UNHCR memerlukan bantuan tambahan $745 juta Amerika bagi mencegah penularan COVID-19 dalam kalangan pelarian di seluruh dunia. Badan Pelarian Dunia itu perlu memastikan bekalan berterusan air bersih, perubatan dan kelengkapan pembersihan diri bagi mengurangkan risiko jangkitan COVID-19 kepada pelarian. Sejak pandemik COVID-19 menular ke seluruh dunia, ia turut meningkatkan ancaman kepada 71 juta pelarian di seluruh dunia. Ini kerana komuniti pelarian adalah antara kelompok berisiko tinggi terdedah kepada jangkitan COVID-19. Tanpa akses kepada bekalan air bersih, ketiadaan sistem sanitasi dan fasiliti kesihatan, pelarian memerlukan bantuan komuniti antarabangsa untuk meneruskan kelangsungan hidup.
Selain komuniti pelarian, UNHCR turut membantu negara menerima pelarian bagi mengurangkan risiko jangkitan COVID-19 daripada pelarian kepada penduduk tempatan. Lebih 80% pelarian dunia kini menetap sementara di negara berpendapatan rendah dan sederhana yang turut perlu dibantu oleh UNHCR. Menerusi dana mencukupi, agensi pelarian dunia itu dapat meningkatkan bantuan pencegahan COVID-19 kepada pelarian. Mesyuarat Menteri Ekonomi ASEAN yang diadakan secara maya memutuskan keperluan bertindak menghapuskan sekatan tarif serantau dan beberapa langkah lagi bagi pemulihan ekonomi pasca COVID-19. Langkah lain yang perlu dilaksanakan termasuk halangan kawalan harga, isu kota import dan sekatan pemilikan serta pengawalan perniagaan. Ia adalah sebahagian perkara dibincangkan pada sesi merangka usaha bersama untuk mengatasi cabaran dan tindakan ekonomi ketika berdepan penularan pandemik COVID-19. Vietnam selaku pengerusi sidang berkata, langkah berkenaan penting bagi memulihkan kestabilan ASEAN selain menggalakkan pertumbuhan ekonomi yang mapan. Pada sesi itu, negara ASEAN bersetuju supaya rantaian bekalan dilindungi bagi memastikan pertumbuhan berterusan ekonomi serantau. ASEAN juga membincangkan pelbagai langkah pemotongan cukai dan tarif termasuk prosedur kastam. Ketika ini, hampir 10,000 langkah bukan tarif dikuatkuasakan negara ASEAN dan angka itu semakin meningkat saban tahun. Pertumbuhan ekonomi ASEAN telah meletakkan rantau ini sebagai pasaran keempat terbesar dunia dari segi dagangan dan juga dianggap rantau paling dinamik untuk kerjasama ekonomi. Korea Selatan mengumumkan pelan tindakan dinamakan Green New Deal yang dirangka khusus menangani isu perubahan cuaca. Menerusi pengumuman itu, Korea Selatan muncul negara Asia Timur pertama mempunyai manifesto berkaitan cuaca yang komprehensif bagi menyumbang kepada usaha menangani isu iklim global. Pelan tindakan itu antara lain menyasarkan pembinaan 5,200 kemudahan berkaitan alam sekitar di seluruh Korea Selatan. Pengeluaran kenderaan elektrik seperti trak dan motosikal dinaikkan 2 kali ganda bagi mengurangkan pelepasan karbon ke udara. Usaha mengitar semula plastik dan bateri dipertingkatkan menerusi pembinaan kilang kitar semula di seluruh negara. Selain itu, penggunaan serta penghasilan tenaga diperbarui dalam kalangan industri juga diberi tumpuan oleh kerajaan Korea Selatan. Pelan tindakan Green New Deal dilihat dapat meningkatkan lagi tindak balas terhadap isu perubahan cuaca yang menyaksikan pembinaan lebih banyak bandar hijau pada masa hadapan selain kilang mesra alam sekitar. Ia juga dapat mewujudkan lebih banyak peluang pekerjaan lestari dengan sasaran awal melibatkan 17,000 pekerjaan di dalam sektor kitar semula. Indeks harga pengguna Thailand jatuh 3.44% bagi bulan Mei yang merupakan kejatuhan terbesar dalam tempoh 11 tahun. Situasi itu meletakkan Thailand berdepan risiko deflasi atau penurunan nilai wang dan harga barangan jika tidak ditangani sebaiknya. Kadar berkenaan merupakan kejatuhan terbesar sejak Ogos 2009 ketika dunia dilanda krisis kewangan. Menurut Don Nakontap, salah seorang pengarah dasar Bank Pusat, Thailand tidak menunjukkan risiko deflasi memandangkan kadar inflasi bagi tempoh 3 bulan lalu menunjukkan kadar negatif. Namun, kejatuhan indeks harga pengguna itu tidak dijangka sama sekali dan diandaikan berpunca daripada kelembapan kegiatan ekonomi berikutan perintah berkurung yang dikuatkuasakan bagi mengawal COVID-19. Perintah berkurung menyebabkan kuasa beli pengguna menurun selain kejatuhan harga minyak yang akan terus mendorong kejatuhan harga pengguna. Susulan itu, Bank Pusat Thailand sedang memantau situasi dan menjangka kadar inflasi kekal negatif bagi tempoh sehingga hujung tahun ini. Jerman meluluskan pakej berjumlah 130 bilion euro bagi merangsang semula ekonomi yang terjejas kerana penularan pandemik COVID-19. Chancellor Angela Merkel membentangkan perincian pakej ekonomi setebal 15 muka surat bagi tempoh 2020 hingga 2021.
Antaranya, pemotongan cukai kepada perniagaan, pemberian €300 kepada setiap kanak-kanak dan pembeli kereta elektrik mendapat rebate sehingga €6,000. Pelan pemulihan ekonomi juga memberi tumpuan kepada pekerja yang kehilangan sumber pendapatan dengan menjanjikan keselamatan pekerjaan. Selain itu, 25 bilion daripada jumlah keseluruhan pakej diperuntuk kepada usaha menggalakkan inovasi termasuk menangani isu perubahan cuaca dan era pendigitalan perniagaan. Pakej ini merupakan tambahan kepada pakej berjumlah €1.1 trilion yang diumumkan pada Mac lalu. Jaminan pinjaman, subsidi dan program pekerjaan baru turut diperkenalkan bagi memastikan tiada rakyat kehilangan pekerjaan pasca penularan COVID-19. Washington menyenaraikan 7 syarikat perniagaan dan hotel Cuba dalam senarai sekatan terbaru. Setiausaha Negara Amerika Syarikat Mike Pompeo berkata tindakan itu diambil bagi menghentikan aliran wang masuk ke poket pihak yang menindas rakyat Cuba. Perkara itu diumum Pompeo dalam ciapan di Twitter. Menurutnya, tindakan itu diambil bagi menghentikan penindasan 61 tahun ke atas rakyat Cuba. Ia juga dilakukan sebagai tanda sokongan kepada rakyat negara tersebut. Operasi 7 syarikat yang terlibat sekatan terbaru itu didakwa dikawal pasukan tentera Cuba. Dalam reaksi segeranya, Menteri Luar Cuba Bruno Rodriguez menyelar tindakan berkenaan. Beliau menyifatkan sekatan yang dikenakan semasa pandemik COVID-19 sebagai sesuatu yang memalukan dan bersifat jenayah. China merekodkan pertumbuhan pelaburan di luar negara sebanyak 0.7% bagi tempoh 4 bulan tahun ini. Menurut Kementerian Perdagangan China, jumlah pelaburan di luar negara yang terkumpul bagi Januari hingga April mencecah 235 bilion yuan. Daripada jumlah itu, pelaburan China membuat pelaburan langsung bukan kewangan di dalam 3,084 syarikat di 155 buah negara. Bagi nilai kontrak baru ditandatangani pelabur China di luar negara pula mencecah 458.5 bilion yuan, naik lebih 2% berbanding tahun lalu. Pelaburan langsung bukan kewangan di negara ASEAN mencecah $3.94 bilion Amerika yang merupakan peningkatan lebih 43%. Pelaburan langsung bukan kewangan merujuk kepada perkhidmatan sewaan dan komersial serta jualan runcit dan borong. Ia menyaksikan pertumbuhan masing-masing lebih 40% dan 96% bagi tahun ini. Susulan kebakaran besar kilang kimia di Rouen, Perancis beberapa bulan lalu yang mengakibatkan masalah pernafasan kepada penduduk dan petani sekitar. Suruhanjaya Senat Siasatan Perancis yang ditubuhkan membuka kertas siasatan menjurus kepada kecuaian pengendalian. Pendakwa Paris Remy Hayes berkata siasatan diserahkan kepada 3 magistrate yang akan menentukan pertuduhan. Tegasnya, kes membawa kepada kemusnahan yang membawa kepada pencerobohan keselamatan. Setakat ini, pasukan siasatan telah memeriksa pejabat pengendali kilang Labrizol. Rakaman percakapan terhadap 100 saksi turut dibuat. Kilang Labrizol yang dimiliki bilioner Amerika Syarikat Warren Buffett itu menghasilkan produk pelincir. Lebih 1,800 petani terjejas dan penduduk sekitar mendakwa mengalami masalah kesihatan susulan kejadian kebakaran besar itu. SOP Perintah Kawalan Pergerakan bersyarat bagi pengangkutan awam. Guna pelitup hidung dan mulut ketika menaiki pengangkutan awam. Amalkan penjarakan sosial dengan jarak selamat sekurang-kurangnya 1 meter ketika berbaris. Amalkan penggunaan cecair pembasmi kuman untuk kebersihan.
Bekas pemain JDT Aaron Niguez bersama-sama dengan adiknya Saul Niguez menubuhkan sebuah kelab bola sepak baru berasaskan akademi dan pembangunan di Sepanyol. Berpangkalan di Bandar Elche, kelab Costa City akan menggabungkan lebih 30 pasukan melibatkan lebih 500 pemain lelaki dan wanita seawal usia 4 hingga 18 tahun. Pengumuman penubuhan kelab dibuat oleh Aaron dan Saul semalam. Menurut mereka, Costa City akan ditaja syarikat peralatan dan pembekal barangan sukan terkemuka dunia Nike. Objektif utama penubuhan ialah untuk memberikan latihan padat dan menyeluruh. Saul merupakan pemain tengah Atletico Madrid dan kini sedang hangat diperkatakan bakal menyertai Manchester United. Manakala Aaron yang kontraknya bersama JDT tamat pada Disember 2019 telah menyertai Malaga CF untuk kontrak jangka pendek sehingga tamat saingan musim ini. Projek Saul dan Aaron turut dikongsi Atletico Madrid, kelab yang disertai Saul sejak 2008 selepas meninggalkan Akademi Real Madrid. Pemegang hak eksklusif komersial dan televisyen MotoGP, Dorna Sports sedia menganjurkan perlumbaan Grand Prix GP motosikal di luar benua Eropah pada hujung musim ini biarpun berdepan penularan pandemik COVID-19. Ketua Pegawai Eksekutifnya, Carmelo Espeleta, berkata 4 perlumbaan di luar benua Eropah berlangsung mengikut jadual. 4 kejohanan itu ialah GP Thailand, Malaysia, Amerika Syarikat dan Argentina. Namun, penganjuran tertakluk kepada kelulusan kerajaan negara terlibat. Justeru, Wakil Dorna Sports akan bertemu Menteri Sukan setiap negara penganjuran untuk membincangkan hal itu. Penganjur memberi jaminan untuk memperkenalkan prosedur operasi standard ketat bagi mencegah jangkitan. Bekas pemain sayap Afrika Selatan dan pemenang Piala Dunia Rugby 2007, Brian Habana tidak sabar menunggu pengumuman kalender sukan itu yang akan diperkenalkan oleh World Rugby sebelum kedatangan musim sejuk. Beliau yakin semua pemain rugby turut menunggu perkhabaran gembira tersebut. I'm extremely supportive. I think I've had the question asked a few times in the last while. The difficulty is for me is that rugby is a winter sport, and because winter in the northern hemisphere and southern hemisphere is at different times. Cadangan tersebut bagaimanapun harus mendapat persetujuan semua badan induk nasional dan liga yang bernaung di bawah World Rugby. Ini kerana bulan Julai dan Ogos merupakan cuti musim panas bagi negara di hemisfera utara dan sebaliknya di selatan. Werder Bremen gagal keluar dari zon penyingkiran Bundesliga selepas tumpas 0-3 kepada Eintracht Frankfurt di halaman sendiri. Ia sekaligus menimbulkan tekanan buat pengurusnya Florian Kohfeldt. 2 jaringan Stefan Elsanka dan satu lagi oleh Andre Silva membolehkan pasukan pelawat menang kali kedua berturut-turut di gelanggang lawan dan mengekalkan rekod tanpa kalah dalam 3 aksi sejak Liga bersambung kembali. Berbaki 5 lagi perlawanan, Bremen kekal di tangga kedua tercorat dengan 25 mata, 3 mata di dalam zon penyingkiran. Frankfurt pula di kedudukan ke-11 dengan 35 mata. Walaupun anggota polis terlibat dalam kematian George Floyd berdepan pertuduhan lebih berat, ia tidak dapat meredakan protes menuntut keadilan di Amerika Syarikat. Visual protes itu menutup Berita Dunia malam ini. Teruskan pematuhan PKP bersyarat dan kekal di rumah. Saya Muhammad Shah Musa. Selamat hormat